Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Hamizah binti Hamdan. Saya akan membentangkan pada slide yang pertama iaitu pengenalan, dan tajuk pembentangan adalah kejatuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2020 akibat COVID-19. Okey, seperti yang kita ketahui bahawa pada akhir-akhir ini Malaysia dilanda satu musibah di mana wabak virus tersebut iaitu coronavirus ataupun COVID-19 telah merebak di seluruh dunia. So apabila COVID-19 merebak ke seluruh dunia, ia akan mengakibatkan krisis-krisis iaitu gugatan politik, ekonomi dan juga kesihatan, dan terjadi secara serentak. Ini kerana virus ini membawa satu penyakit yang berjangkit kepada seluruh manusia secara tidak langsung. Ia harus dirawat dan jika dibiarkan ia akan merebak secara berluasa. Dan ini juga akan membawa kepada kemelesetan ekonomi negara. Jadi disebabkan penularan dan serangan daripada COVID-19, perkembangan ekonomi pada tahun 2020 iaitu pada tahun ini telah pun berubah dengan secara mendadak. Oleh kerana itu, kerajaan perlulah melakukan sesuatu yang di luar jangkaan bagi mengurangkan kemelesetan ekonomi akibat wabak virus tersebut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi mengenai definisi. Yang pertama adalah definisi coronavirus atau COVID-19. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus. Antaranya adalah yang terkini iaitu coronavirus yang ditemui di China, iaitu novel coronavirus iaitu COVID-19. Jangkitan coronavirus menyebabkan spektrum gejala daripada sesama, biasanya kepada radang ataupun paru yang teruk. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus 2019-2020, iaitu wabak penyakit coronavirus 2019 yang berterusan secara global berpunca daripada sindrom pernafasan akut teruk coronavirus 2. Wabak ini adalah mulanya dikesan di pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, iaitu terletak di China, dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mei 2020. Sehingga 18 April, lebih daripada 2.3 juta kes COVID-19 telah dilaporkan dalam sekurang-kurangnya 180 negara. Pada 13 Mei, WHO mengumumkan bahawa Eropah telah menjadi pusat pandemik. Okey, seterusnya adalah virus ini kebanyakannya menular antara seseorang dengan cara seperti influenza melalui titisan pernafasan, iaitu daripada batuk ataupun bersin. Ia dianggap paling mudah berjangkit kepada seseorang individu. Gejala yang umum adalah seperti demam, batuk, sesak nafas. Komplikasi mungkin termasuk radang paru-paru dan sindrom kesukaran pernafasan. Okey, kita masuk kepada definisi ekonomi.
Ekonomi ditaktifkan sebagai domain sosial yang menekankan amalan wacana dan ungkapan bahan dikaitkan dengan pengeluaran, penggunaan dan pengurusan sumber. Ejen ekonomi boleh jadi individu, perniagaan, pertubuhan ataupun kerajaan. Maksudnya ekonomi ni mungkin boleh melibatkan individu ataupun melibatkan satu organisasi ataupun melibatkan kerajaan. Urus niaga ekonomi berlaku apabila dua kumpulan atau pihak bersetuju dengan nilai ataupun harga barang atau perkhidmatan yang diniagakan. Maksudnya ekonomi ni tak boleh berlaku dalam satu pihak, dia perlu berlaku di dalam dua pihak ataupun lebih. Okey, kita melihat kepada ekonomi negara 2018 pada harga mala 2010. Ini adalah gambaran mengenai ekonomi di Malaysia. Kita ada dua, iaitu penawaran dan permintaan. Jika kita lihat kepada penawaran terlebih dahulu, ia terbahagi kepada 7, iaitu yang pertama import barangan, import perkhidmatan, pertanian, perlembungan, pembuatan, pembinaan dan perkhidmatan. Kalau kita lihat kat sini, antara yang tertinggi adalah import barangan, iaitu untuk penawaran. Dan kalau kita tengok kepada permintaan pula, dia terbahagi kepada 6, iaitu ekspor perkhidmatan, penggunaan swasta, penggunaan awam, pelaburan swasta, pelaburan awam dan ekspor barangan. Yang tertinggi adalah ekspor barangan. Seperti yang kita tahu, ekonomi negara akan terhasil apabila berlakunya antara dua pihak, seperti definisi yang kita lihat tadi. Maka dengan melalui gambar rajah ini kita dapat lihat orang kata aliran ekonomi kita di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk saya pada hari ini adalah isu-isu semasa kemelesetan ekonomi akibat COVID-19. Kita tahu bahawa pandemik COVID-19 ini dia terus merenggut nyawa di seluruh dunia dengan jumlah kematian hampir 100,000 orang pada pertengahan April 2020 sekata ini. Kerana apa? Kerana tiada perjumpaan vaksin lagi sekata ini dan dijangka meningkat pada bulan Mei yang akan datang, dan juga hal ini menyebabkan ekonomi setiap negara termasuk Malaysia ni terjejas. Okey, apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan isu semasa kemelesetan ekonomi akibat COVID-19 adalah pasaran harga minyak mentah dunia turun. Okey, kita pergi kepada negara Amerika. Buat guna-guna kalinya dalam sejarah Amerika sendiri, minyak mentah di Amerika Syarikat jatuh ke paras negatif $37.65 setong baru-baru ini. Secara umumnya, dia ada beberapa faktor yang menyebabkan harga minyak di seluruh dunia termasuklah Amerika Syarikat sendiri turun. Okey, yang pertama iaitu kebanyakan negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP kerana ini menyebabkan permintaan petroleum berkurangan. Okey, namun melalui pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum iaitu OPEC dan juga pengeluar lain termasuklah Rusia, iaitu dikenali sebagai OPEC Plus, telah setuju mengurangkan pengeluaran minyak sebanyak 15 juta tong sehari untuk bulan April. Tapi para pakar ekonomi ini merasa ragu dengan kebesaran keputusan yang dibuat oleh negara pengeluar untuk mengurangkan pengeluaran minyak dan berpendapat bahawa bekalan minyak akan terus melebihi permintaan. Kerana juga pendapat kerajaan Malaysia juga akan turut berkurangan. Pendapatan negara kerajaan kita ni juga turut berkurangan kerana minyak dan gas ni adalah sumber penting untuk negara, dan tinggi ataupun rendah keuntungannya dia ambil daripada sumber pendapatan minyak tersebut dipengaruhi oleh naik turun harga minyak global, khususnya harga Brent crude yang memiliki piawaian global benchmark. Yang kedua iaitu sektor yang bukan penting terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pada Isnin lalu, 16 Mac, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin mengisytiharkan PKP bermula daripada 18 Mac hingga 31 Mac dan berlanjut sampai ke hari ini. Perintah kawalan ini dikeluarkan untuk mengekang aktiviti yang berpotensi virus COVID-19 dapat dibendung pada ketika wabak COVID itu semakin memuncak dekat Malaysia. Semua pejabat ditutup, sekolah ditutup, universiti ditutup, pusat pengajian ditutup, tempat biru ditutup. Tapi ada sektor-sektor
baru. Dan juga ia merangsang satu ekonomi baru, iaitu ekonomi online. Dan juga apabila mereka tak boleh keluar rumah ini, menyebabkan mereka sendiri terpaksa memberitahu kepada ketua keluarga untuk ketua keluarga seorang saja keluar rumah untuk beli barang-barang. Dan juga menyebabkan sektor-sektor ini terjejas. Sektor seperti sektor pertanian, sektor pelancongan, terjejas sebab tak ada sektor pada Malaysia semenjak PKP. Sebab PKP ini banyak sektor terjejas dan menyebabkan pekerjaan semakin kurang. Okey, kita masuk seterusnya yang ketiga, iaitu kadar pengeluaran kita semakin meningkat. Kerana apa? Kerana disebabkan PKP inilah orang tak dapat nak ke rumah. Salah satu sebabnya adalah syarikat-syarikat swasta yang menggajikan pekerja terpaksa menghitung hari untuk bekerja. Sebab syarikat tak mampu nak bayar pekerja disebabkan pengeluaran yang rendah dan juga hasil yang tidak menguntungkan syarikat itu sendiri. Maka berlakulah satu krisis di mana pengangguran ini meningkat secara mendadak akibat menjangka kementerian ini meningkat kepada 17% di seluruh dunia. Dan juga satu laporan ini menyatakan bahawa kemelesetan ekonomi yang teruk, terutamanya ekonomi yang mempunyai saiz besar di Eropah dan Amerika Syarikat. Ini kata daripada saya. Okey, seterusnya statistik ekonomi Malaysia ketika musim COVID-19. Apa itu statistik? Statistik adalah pengumpulan, pengurusan, analisis, tafsiran dan pembentangan data. Kerawakan dan ketidakkepastian dimodelkan berasaskan teori kebarangkalian. Statistik juga termasuk perancangan, meringkaskan dan memahami pemerhatian yang tidak menentu. Okay, seterusnya tujuan statistik adalah menghasilkan maklumat terbaik daripada data yang ada. Setengah orang menggolongkan statistik sebagai cabang teori keputusan. Menurut sumber berita harian online, pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat iaitu Prihatin akan memberi sokongan dan mengelak penurunan mendadak ekonomi negara. Tapi kemelesetan teknikal khususnya pada separuh pertama tahun ini amat sukar dielakkan. Okay, seterusnya perkara tersebut terjadi kerana penurunan mendadak permintaan dan gangguan rantaian bekalan yang berlaku pada peringkat global sekarang. Okey, lepas tu langkah sekatan perjalanan dan kawalan pergerakan dilaksanakan kerajaan seluruh dunia. Langkah tersebut bertujuan bagi mengekang penularan pantas COVID-19 yang di luar jangkaan. Okey, sebahagian ahli ekonomi berpendapat Malaysia dijangkakan mencatat pengucupan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK bagi keseluruhan tahun ini. Kejatuhan harga minyak mentah global yang menyaksikan penanda aras Brent susut ke paras $23 satu tong. Perkembangan yang sentiasa berubah-ubah itu dan lebih berat ke arah kesulaman mendorong penganalisis membuat usai makan semula unjuran KDNK bagi 2020 terhadap negara ini, mencatatkan pertumbuhan negatif serendah negatif 3.5% bagi keseluruhan 2020 dan ada juga yang mengunjurkan ekonomi negara ini berkembang perlahan pada kadar 2.7%. Ahli ekonomi OCBC Bank William Wiranto berpendapat ekonomi berdepan pertumbuhan negatif meskipun dengan bantuan pakej rancangan. Kadar pertumbuhan bagi 2020 kepada sekitar antara negatif 2.5% sehingga 1.5% berbanding unjuran sebelum ini 1.7% dan 4.2%. Afin Huang Capital menyatakan ekonomi Malaysia akan menguncup 35% pada 2020 dengan jangkaan penularan berterusan pandemik COVID-19 pada peringkat global dan domestik.
Pertumbuhan KDNK benar mungkin dalam wilayah negatif pada suku pertama dan kedua 2020. Berikutan pengucupan ketara dalam permintaan domestik dan ekspor yang lemah. Permintaan domestik agregat benar dijangka menguncup 4.0% untuk 2020 secara keseluruhan berbanding pertumbuhan 4.3% pada 2019. Menurut Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Research, Dr. Anthony Das, pakej rangsangan prihatin berjumlah 250 bilion akan menyokong pertumbuhan dan menyediakan sokongan diperlukan untuk kecairan penggunaan dan pekerjaan tanpa memberi tekanan kepada defisit fiskal. Tidak menafikan pendapatan negara akan terkesan oleh impak penularan COVID-19 dan perang harga minyak antara Rusia dengan Arab Saudi. Suntingan langsung 22 bilion hingga 25 bilion dan bakinya daripada langkah bukan fiskal adalah dijangkakan defisit fiskal untuk mencapai 74 bilion atau 4.9% daripada KDNK, yang mana lebih rendah berbanding 6.7% dicatatkan pada 2019. Menurut MIDF Research, ia agak optimis dengan pengunjuran ekonomi Malaysia akan terus berkembang pada 2020 pada kadar lebih sederhana sekitar 2.7%. Penggunaan swasta akan terus menjadi pemacu utama pertumbuhan di sebalik Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP bagi mengekang penularan COVID-19. Selain kadar faedah dan tekanan inflasi yang rendah, peningkatan semula perbelanjaan pengguna pada separuh kedua 2020 berikutan virus dijangka dapat ditangani. Selain itu, tekanan inflasi dijangka berlega pada paras rendah berikutan harga bahan api yang murah dan pasaran pekerjaan kekal utuh dengan kadar pengangguran di bawah 4.0%, iaitu menyokong penggunaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Najwa binti Azrin. Jadi saya akan meneruskan pembentangan dengan punca kemerosotan ekonomi dan juga kesan kemelesetan ekonomi Malaysia ketika COVID-19. Punca pertama sekali ialah disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Disebabkan berlakunya kes penularan COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat, maka pihak kerajaan telah mengambil inisiatif yang mana mereka telah Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengeluarkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula sejak 18 Mac 2020 yang lalu. Jadi sepanjang tempoh PKP ini, semua rakyat, pergerakan rakyat menjadi terhad, yang mana secara automatik aktiviti harian juga turut terganggu disebabkan rakyat diarahkan untuk duduk di rumah sahaja dan dielakkan daripada pergi ke tempat yang terlalu ramai orang ataupun tempat ataupun melakukan aktiviti yang melibatkan jumlah yang terlalu ramai. Jadi apabila rakyat diperintahkan untuk duduk di rumah, maka mereka tidak dibenarkan untuk pergi bekerja. Jadi apabila mereka tidak mampu bekerja sepanjang tempoh PKP ini, secara automatik berlakunya masalah ekonomi bukan sahaja terhadap negara, malah terhadap rakyat juga. Terdapat juga beberapa syarikat perniagaan turut terjejas. Jadi rakyat ni hanya mengharapkan gaji bersih mereka dan juga duit simpanan mereka. Seterusnya pula, pihak kerajaan mengeluarkan pembelanjaan yang besar, yang mana pembelanjaan dikeluarkan untuk membantu rakyat dan syarikat yang terjejas. Ada wujud pelbagai jenis bantuan seperti PRE 2020 dan juga wujud bantuan hasil nasional ataupun BSN untuk membantu rakyat yang terjejas ketika berlakunya gelombang kedua COVID-19 ini. Akhir sekali ialah puncanya ialah disebabkan harga barangan jatuh. Terdapat beberapa barangan yang pembiayaan yang dikurangkan seperti kadar bayaran cukai yang dikurangkan untuk kemudahan rakyat dan harga minyak juga menjadi rendah. Perkara ini secara tak langsung telah menyebabkan peningkatan
keluaran dalam negara kasar KDNK negara menjadi lebih lambat. Jadi perkara ini sebenarnya akan terus berterusan sekiranya rakyat tak membantu pihak kerajaan untuk mengawal ataupun mengawal pergerakan mereka, kerana apabila mereka mengawal pergerakan mereka secara automatik, mereka juga turut membantu pengurangan kes penularan COVID-19 ini. Dan apabila pengurangan kes COVID-19 ini dapat dilaksanakan, jadi mereka boleh memulakan pekerjaan mereka seperti biasa. Kesan kemerosotan ekonomi pula ialah sumber pendapatan rakyat menjadi terhad untuk menampung keperluan harian akibat mereka ni tak mampu untuk pergi keluar bekerja. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan telah melakukan inisiatif lain seperti mengumumkan beberapa siri pakej ekonomi yang mana dengan tujuan untuk membantu individu dan syarikat yang terjejas. Sebagai contoh, pakej rangsangan ekonomi 2020 ataupun PRE 2020. PRE 2020 ni telah diumumkan untuk membantu industri yang terjejas waktu gelombang pertama COVID-19. Kesan yang kedua pula adalah ada syarikat yang terpaksa memberhentikan segala pengeluaran daripada syarikat mereka. Perkara ini berlaku sewaktu gelombang kedua COVID-19. Jadi ramai rakyat ataupun banyak syarikat yang tak mampu untuk menjalankan perniagaan mereka disebabkan gelombang kedua ni. Dan kesan yang paling teruk ialah rakyat ada yang terpaksa diberhentikan akibat tidak mampu untuk menanggung kos, yang mana ada syarikat yang terpaksa memberhentikan pekerjanya kerana tidak mampu untuk membayar gaji kepada mereka. Jadi terdapat banyak bantuan-bantuan kerajaan yang telah diwujudkan untuk membantu rakyat sewaktu dalam tempoh pengawalan sepanjang kes COVID-19 ini berlaku. Dan akhir sekali ialah kadar KDNK negara juga turut merosot sehingga ke pertumbuhan negatif. Menurut Dr. Anthony Das, beliau telah mengatakan bahawa ekonomi negara ini akan dijangka merosot secara teknikal disebabkan cabaran luaran dan domestik yang berterusan. Kerana ekonomi domestik dijangka akan mengalami kejatuhan sebanyak negatif 2.8% pada suku pertama tahun ini. Kemudian beliau juga mengatakan bahawa ekonomi negara akan dijangka mencatat sebanyak negatif 1.8% pada suku kedua tahun 2020 dan normalisasi ekonomi negara akan berlaku ketika separuh tahun 2020. Jadi sedikit sebanyak punca daripada berlakunya kemerosotan ekonomi juga sebenarnya memberi kesan yang buruk bukan sahaja kepada negara, bahkan kepada rakyat juga. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada langkah-langkah yang perlu diambil bagi menangani masalah kemerosotan ekonomi disebabkan oleh COVID-19 yang melanda negara kita sekarang. Seperti yang kita sedia maklum, sejak diciptakan lagi, manusia ni memang cenderung kepada perasaan tidak senang dengan masalah yang berlaku, terutama masalah yang boleh menjejaskan kehidupan seharian sebagai seorang manusia. Terutama masalah yang berkaitan dengan ekonomi yang mampu menggugat kehidupan seharian. Hal ini adalah kerana ekonomi yang tidak menentu dan tidak stabil mampu mempengaruhi kehidupan seharian manusia, terutama ianya memberi dan boleh menyebabkan kesan yang buruk terhadap negara dan juga rakyat. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil kira oleh kerajaan dan juga rakyat yang tidak terkecuali dalam menangani masalah kemerosotan ini. Yang pertama adalah dengan membenarkan premis dan kilang pengeluaran domestik beroperasi semula. Seperti yang kita sedia maklum, bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menyebabkan semua aktiviti rakyat Malaysia terbatas, terutamanya segala aktiviti yang memerlukan manusia untuk berkumpul secara beramai-ramai, dan salah satu daripadanya ialah aktiviti pengeluaran daripada pihak premis dan
kilang domestik di Malaysia seperti kilang kain, kilang getah dan lain-lain lagi. Hal ini menyebabkan sumber pendapatan yang diperoleh daripada syarikat-syarikat pengeluaran ini terhenti dan ianya turut menyumbang kepada kemelesatan ekonomi negara. Oleh itu, langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan ialah kerajaan harus menimbangkan supaya premis dan kilang ini dibenarkan untuk beroperasi. Kerajaan boleh meletakkan beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh pihak berkenaan bagi memastikan langkah ini tidak akan menyebabkan berlakunya penambahan wabak COVID-19. Contohnya, premis dan kilang yang dibenarkan beroperasi diarahkan untuk mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan dengan menjalankan langkah-langkah pencegahan mengikut prosedur operasi standard iaitu SOP yang diletakkan serta terkawal bagi membendung wabak COVID-19. Melalui langkah ini, kita dapat mengurangkan import barangan domestik daripada negara luar sekaligus mengurangkan cukai barangan domestik yang diimport. Yang kedua ialah dengan amalan berjimat-jimat dan berhikmah dalam berbelanja. Seperti kita sedia maklum, pihak kerajaan telah mengeluarkan perbelanjaan yang begitu banyak bagi menampung dan membantu rakyat ketika musim COVID-19. Misalnya mengumumkan beberapa bantuan seperti Bantuan Hasil Nasional (BHN) khas untuk membantu rakyat. Langkah Perdana Menteri untuk meringankan beban keluarga dan menghadapi kemelesatan ekonomi ini adalah langkah yang sangat bijak. Namun perlu untuk rakyat sedar bahawa rakyat perlu untuk mengamalkan amalan berjimat-jimat kerana amalan ini dapat membantu rakyat mengalami masalah kemelesatan ekonomi akibat COVID-19. Justru kita hendaklah membeli barang yang diperlukan sahaja dan mengurangkan pembelian barangan mewah. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, hampir 47% rakyat Malaysia berbelanja melebihi kemampuan mereka dan hal ini sangat membimbangkan. Oleh itu, rakyat perlulah merancang pembelanjaan harian secara bijak dan memberi keutamaan kepada yang mustahak dan elak pembaziran. Langkah seterusnya adalah dengan mengutamakan pembelian barangan tempatan. Rakyat harus tetap konsisten memainkan peranan penting mereka dalam membantu kerajaan bagi mengalami masalah kemelesatan ekonomi negara dengan mengutamakan pembelian barangan tempatan berbanding dengan barangan keluaran negara. Hal ini adalah kerana sebagai pengguna yang bijak, perkara ini dapat membantu menjalani aktiviti ekonomi tempatan. Maka langkah terbaik untuk meningkatkan kesan pengganda ekonomi tempatan adalah dengan memulai penerapan sikap pengguna untuk mengutamakan barangan tempatan. Dengan ini, ianya dapat mengurangkan kadar import dan pengairan mata wang dan meningkatkan pasaran mata wang tempatan dan berkembang serta membantu mengurangkan krisis ekonomi. Kesimpulannya, dengan membenarkan premis dan kilang pengeluaran domestik beroperasi, amalan berjimat-jimat dan mengutamakan pembelian barangan tempatan dapat membasmi masalah kemelesatan ekonomi ini. Semua pihak haruslah berganding bahu memainkan peranan penting bagi memastikan masalah kemelesatan ekonomi yang berlaku disebabkan oleh COVID-19 ini dapat ditangani dengan segera. Oleh itu, kesedaran dan sikap tanggungjawab mengatasi masalah akan memudahkan semua pihak.